A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapnya sahabat-sahabat saya yang berada jauh dari mata tapi dekat di hati dan keadaan yang sihat walafiat. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Ustaz Wan Zahari kerana memberi ruang kepada saya untuk membentangkan secara online isu remaja lari rumah. Remaja lari rumah itu adalah satu isu yang bagi saya sangat-sangat dalam keadaan yang sangat-sangat merungsingkan. Kenapa saya kata begitu? Kerana jika kita lihat gejala rumah ini disebabkan oleh sesuatu gejala lain dan menyebabkan satu gejala yang lain. Okey, bagi membuktikan apa yang saya hipotesiskan itu, kita sama-sama lihat slide yang telah saya bina bagi membantu pembentangan saya ini hari ini. Okey, insya-Allah. Sebelum saya mula, saya perkenalkan diri saya iaitu Muhammad Syafiq Aman bin Rahman, kelas 6.07. Okey, tajuk saya yang saya bawakan ini adalah isu remaja lari rumah. Okey, sebagaimana kita tahu, isu remaja lari rumah ni kita selalu nampak dekat keratan akhbar, dekat online, dekat Facebook, Twitter, Instagram. Siapa yang baca M-Star pun keluar juga kadang-kadang kan. Betapa hotnya tajuk ni kan. Okey. Isu terkini yang saya dapat, saya ambil ni semua daripada keratan akhbar. Okey, boleh tengok dalam slide yang saya hantar melalui WhatsApp tu. WhatsApp, ada Telegram. Mana-mana yang awak nak guna, saya boleh hantarkan pada awak. Okey, keratan akhbar. Yang pertama mengenai laman sosial FB, WeChat. Bagaimana dia berkembang melalui FB, WeChat. Okey, pada saya lah, perkara ini berlaku kerana FB, WeChat dan sekarang ada tambah lagi apps untuk dating kan, Tinder, apa lagi, macam-macam lagi yang disalahguna. Kadang apps tu untuk mencari jodoh tapi diguna pakai untuk kegiatan lain kan. Jadi antara yang akhbar tayangkan ni, perkara yang paling ketara ialah social media. Keratan akhbar iaitu akhbar tertulis melalui social media, iaitu Instagram, Facebook, Twitter. Mungkin dia digunakan sebagai medium untuk menarik perhatian. Contohnya lelaki bawa lari perempuan, macam mana seorang perempuan lari rumah, tidur rumah lelaki, teman lelaki. Mungkin itu sebagai medium utama. Tambahan lain mungkin Tinder dan sebagainya yang digunakan. Jadi bagaimana kita sama-sama fikir betapa kreatifnya diorang menggunakan pelbagai social media yang ada untuk menarik minat seseorang tu. Okey. Tambahan lagi dekat keratan akhbar ni cerita lari rumah merupakan satu gejala yang disebabkan oleh pemikiran yang singkat. Kalau kita tengok orang budak sekarang, pemikiran dia agak singkat pada saya sebab mereka suka buat benda yang mudah, yang memuaskan hati dan tak susah. Diorang tak nak fikir benda yang susah. Jadi diorang akan fikir benda yang senang dalam hidup diorang. Jadi sebab itu perkara ni berlaku lah. Yang kedua, kalau akhbar tertulis, tengok akhbar tertulis, ini datang daripada keluarga. Maksudnya isteri keluarga yang kelang kabut, yang hancur, isteri keluarga yang tidak begitu baik. Maksudnya kat sini mungkin datang daripada pendapatan keluarga, atau ibu bapa terlalu bongkong, atau dia sendiri didera di rumah daripada kecil, atau dia orang tak selesa. Biasanya kalau pendapatan rendah kan, rumah tu kata ada 8 orang adik-beradik, rumah ada 1 bilik, dan confirm bilik tu mak ayah. Lepas tu terpaksa kongsi dengan 8 orang adik-beradik dia yang lain. Jadi dia lebih selesa duduk dengan teman lelaki dia. Okay, yang ketiga, tengok hukuman 10 hukuman bagi orang lain rumah. Tak ada lagi kan. Lepas tu cuma di counselling. Betul. Lepas tu 10 kali lari rumah setahun. Banyak kali bang. Dia lari bang. Banyak kali.
Okey, statistik yang dapat saya kongsikan kat sini. Statistik yang saya dapat kongsikan dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Melayu 6,173, lain-lain 1,378, India 1,059, China 641. Okey. Kita tengok disebabkan kan, sebab kenapa dia berlaku. Okey, sebab yang pertama, ikut teman lelaki 2,540. Pengaruh rakan sebaya 1,857. Masalah keluarga 1,592. Kebebasan 1,371. Jadi paling tinggi adalah ikut teman lelaki. Cinta itu buta. Okey. Tengok punca remaja dari rumah. Pertama, remaja yang dahagakan kemewahan, kebebasan dan kurang sokongan daripada ibu bapa. Okey. Remaja kurang kebebasan dari ibu bapa, itu betul. Yang kedua, dia tekan kat situ, remaja yang inginkan kemewahan. Okey. Misalnya seorang perempuan kenalan dengan seorang lelaki yang memberi dia duit, tempat tinggal, rumah, macam-macam dia bagi kan. Okey. Saya nak ceritakan satu kisah benar yang berlaku di Muar. Benda ni diuruskan oleh ustaz saya. Perkara ni perkara benar. Seorang wanita, dia berkawan dengan seorang lelaki Kristian non-Muslim kat Muar. Dia berkenalan dengan lelaki tu mula-mula teman biasa. Lama kelamaan dah rajin makan, rajin keluar. Perempuan tu dikategorikan sebagai agak kuat agama lah juga kan. Jadi bila dia dah bersama-sama, one day takdirkan mereka terlanjur. Okey, terlanjur dah terlanjur. Okey, apa yang lelaki kafir tu kata? Apa yang lelaki Kristian tu kata? Okey, dalam keadaan cemas dan takut, dia dirunsingkan lagi dengan teman lelaki dia tu, kata, kalau awak ngandung macam mana? Itu ini. Okey, jadi sebabkan perempuan tu kuat agama, apa yang lelaki Kristian tu kata? Dia kata, jika awak bergerak dengan terus dalam keadaan beragama Islam, hukuman untuk seorang pezina macam awak adalah dirautan atau disebatkan 100 kali. Jadi setelah ditakutkan oleh lelaki tu, perempuan tu pun masuk Kristian, ikut lelaki tu. Jadi macam mana sesebuah yang dikata-kata malah lelaki jadi antara yang tertinggi? Saya amat setuju lah setelah melihat kisah-kisah yang berlaku di sekitar kan. Sangat merusingkan lah. Kalau nak tahu, padri-padri Kristian yang dihantar ni, mereka bukanlah orang calang-calang. Mereka kuasai juga agama Islam ni sikit-sikit. Atau benda-benda yang kita tak terfikir pun mereka kuasai. Banyak mereka kuasai. Dari sudut kewangan, ekonomi Islam, dia orang tahu bercerita mengenai ekonomi Islam. Mereka boleh bercerita, mereka boleh bagi tahu kita satu-satu mengenai cara proses kewangan Islam, muamalat kita, riba kita. Dia tahu macam mana kita kira, macam mana kita akad, macam mana kita boleh buat itu, buat ini. Dan mereka sangat menguasai juga. Okey, kerja mendapati pendapatan keluarga, hubungan keluargaan dan pengaruh rakan sebaya mempunyai hubungan yang signifikan dengan niat untuk lari rumah. Okey, pendapatan keluarga macam saya cerita tadi kan, satu rumah, satu bilik, ada 8 orang adik-beradik. Jadi dia orang tak selesa. Okey, yang kedua, hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan mungkin adik dengan kakak gaduh, ataupun mak dengan ayah gaduh. Dia tak suka tengok mak ayah gaduh, dia nak keluar. Okey, yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Rakan tu pula yang dah lari tu
hidupnya senang. Jadi dia pengaruh kawan-kawan dia. Lari je, kau ni buat apa duduk lagi maknanya lah, tak selesa gitu. Okay, seterusnya. Okay, saya bawakan punca remaja lahir rumah. Ada 9 punca. Okay, yang pertama, ibu bapa yang sibuk dengan kerjaya. Tak ada masa untuk anak-anak. Jadi anak-anak rasa terabai. Okay, tekanan mungkin datang daripada adik-beradik, ibu bapa. Jadikan anak dia mental illness duduk kat rumah. Okay, yang ketiga, pengaruh rakan sebaya. Dia bergantung pada pemilihan kita terhadap kawan. Kalau kawan yang kita pilih tu baik, InsyaAllah dia baik. Kalau kawan itu memang semua tak baik, InsyaAllah tak baik. Okay, pengaruh media massa. Pengaruh media massa ni, kalau kita dapat lihat, pengaruh media massa ni, contohnya cerita-cerita ataupun movie-movie yang berkaitan dengan gejala dari rumah. Contohnya kalau kita tengok cerita-cerita Mak Saleh kan, rasa menyampang mak ayah keluar rumah, lari rumah, power. Okay, diri remaja sendiri. Okay, diri dia sendiri bercelaru. Kalau kita tahu remaja ni memang dalam keadaan yang bercelaru. Okay, yang kegagalan. Tadi kita cerita krisis identiti. Waktu tu dia masih lagi keliru. Krisis identiti ni tak semestinya sajat dan keliru antara lelaki dan perempuan. Krisis identiti ni mungkin dia tak tahu bahawa dia ni masih seorang pelajar. Dia masih lagi perlu, dia seorang anak, berkhidmat dengan ibu bapa. Kadang dia masih lagi memikirkan tentang apa yang diri dia ada dan apa yang diri dia tiada dan apa yang dia nak. Okey, kemiskinan yang memang jelas lah. Lagi kalau kita ada kawan yang hidup senang ataupun ada partner yang hidup senang, mereka akan ikut. Masalah cinta dan perkahwinan. Mungkin perkahwinan yang tidak direstui. Okey, ngantuknya. Okey, cara-cara mengenai ini saya bagikan kepada 3 bahagian, iaitu ibu bapa, media massa, kerajaan. Okey, menurut ibu bapa, kita tengok ni dulu. Ibu bapa, kesedaran ibu bapa tu sendiri perlu ada. Okey, kalau kita tengok ni kerana institusi keluarga kan, ibu bapa yang mengawal institusi keluarga tu macam mana. Jadi ibu bapa ni merupakan tunjak utama untuk menangani masalah di rumah ni. Yang kedua ialah kerajaan. Mungkin dia boleh adakan aktiviti. Sini dia aktiviti yang melibatkan semua remaja. Lepas tu kempen kesedaran dan program memanfaatkan akhlak dan khasiat remaja. Sorry, jauhi rumah saya. Yang kedua adalah kerajaan. Kerajaan memainkan peranan penting dalam menangani isu ini. Sebagai contoh, dia mengadakan program-program atau adakan aktiviti yang melibatkan semua remaja. Yang kedua, kempen-kempen kesedaran dan program meremajakan akhlak dan khasiat remaja kan. Contoh program Rakan Muda, pembimbing rakan sebaya dan sebagainya. Itu sebagai belia perlu mempunyai semangat kesetiaan dalam negara dan perlu aktif dalam aktiviti kemanusiaan. Sebagai seorang remaja, patriotisme perlu ada dalam diri dia, menjaga nama baik negara dia kan. Setiap apa yang kita nak buat, kita fikir dulu baik buruk negara kita kan. Media massa perlu menapis setiap filem atau cerita yang ingin dipaparkan di televisyen agar sesuai untuk semua, tiada keganasan, usul ucap dan sebagainya. Agak-agak apakah sebenarnya gejala lahir rumah ni diwujudkan? Kenapa ada orang yang menjadikannya sebagai satu gejala? Yang pertama yang saya nampak sebagai sindiket. Sindikatnya banyak. First, jual orang. Memang ketara, jual orang. Jika teman lelaki dijual dia di pasar gelap kan, black market, atau jual dia di negara lain, di Thailand. Yang kedua, organ kan, sindiket organ, dibunuh, dikeluarkan organnya. Yang ketiga, mungkin kita boleh tengok pelacuran.
Pelacuran ni kalau kita tengok pada tahap satu benda tu, dia bukanlah seperti yang kita gambarkan dekat lorong-lorong. Pelacuran sekarang dia lebih moden, lebih interaktif. Boleh. Sebagai contoh, pelajar universiti sendiri ada yang melakukan kegiatan tu, kegiatan yang lebih bernilai, lebih lumayan. Sebagai contoh kan, yang saya tengok iklan-iklan yang orang hantar kan, kadang Instagram dia request follow kan, untuk jadi sugar mami, sugar daddy tu kan. Lumayan sebenarnya. Awak nak kerja apa yang boleh dapat sampai RM4,000, RM5,000 kan? Kerja benda macam ni lah. Jadi saya rasa antara remaja lahir rumah ni sebab merasakan ada sesuatu benda yang lebih lumayan dalam hidup dia, tanpa memikirkan akibat. Benda ni sekali dah terjebak, tak boleh keluar balik. Bukan senang-senang nak keluar balik. Okay, akibat melakukan lari rumah. Akibat gejala lari rumah, ada 8 akibat yang saya bawakan. Yang pertama, tingkah laku yang negatif. Nasah dah lari rumah, kita akan terpengaruh dengan tempat yang kita duduk. Betul? Tak sama macam rumah yang kita duduk ni. Mak ayah bagi kita tempat yang selesa, yang kondusif untuk belajar, kondusif untuk kehidupan sebagai umat Islam. Bila kita lari, kita semestinya dapat benda tu. Yang kedua, salah laku dan jenayah. Okey, kalau dah lari rumah, tak ada tempat tinggal, kira baiklah lari yang ikut orang lelaki di rumah, lari yang ikut ni semua kira terjamin lagi. Yang lari sebab nak kebebasan, tak ada rumah, tak ada apa, duduk bawah jambatan, akan laku jenayah lah, curi, nak makan kan, tak ada duit. Lepas tu peningkatan kes jenayah memang confirm lah kan dia. Lepas tu penyakit, if dia lari, tak ada tempat tinggal, duduk bawah jambatan, soalan dia akan terlibat dengan jenayah seperti dadah, membunuh, masyarakat, keruntuhan akhlak, macam confirm lah. Pendidikan, di dalam rumah tak adanya dia nak pergi sekolah, tak ada dia nak dapatkan pendidikan tambahan, tak adanya pendidikan agama, tak ada nak pergi kelas tuition, tak adanya nak pergi ngaji. Dan terakhir, meruah keluarga. Mak ayah pasti sedih bila anak tu lari dan dia tak tahu nak cakap apa dengan orang lain. Maruah keluarga dia tercalar dan segalanya habis macam tu je. Okay, Allahu'alam. Persoalan dibuka bagi siapa yang nak bagi persoalan. Minta maaf dari segala kekurangan. Selamat bercuti. Stay at home, stay safe. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.